Okey, tak apa. Boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa alayka astaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang penuh barakah ni. Allah SWT pilih kita dari sekali untuk kita duduk dalam suasana ketaatan, dalam kita menuntut ilmu, yang mana apabila kita niat untuk menuntut ilmu ini banyak fadilatnya. Banyak fadilatnya. Pertama, tempat untuk ilmu tu Nabi SAW mengisbahkan kepada Raudhah min Riyadhil Jannah, taman syurga. Nah, disebut taman syurga ni antara perkara yang mesti kita berikan penekanan, tumpuan, bahawasanya semua manusia nak pergi syurga. Orang beriman, orang Islam semua nak pergi syurga. Kan? Kalau tanya 10, 11 orang lah nak pergi syurga. Tapi nak pergi syurga ni kerana izin Allah. Rahmat Allah bukan dengan amal. Tapi nak dapat rahmat Allah kena beramal. Amal yang kita lakukan itu sehingga Allah terima, lalu dikurniakan rahmatnya, barulah dapat permission. Kalau tengok di Masjidin Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, nah, kita pergi sekarang ni difahamkan siapa yang pakai visa turis setahun sekali je boleh masuk Raudhah. Setahun sekali. Sekali pergi makna kalau dah pergi pernah masuk sekali itu je. Tapi kalau visa umrah tu mungkin. Visa umrah diberi keutamaan sebab visa umrah ni dia expiry date dah habis, umrah habis. Tapi kalau visa turis ni dia setahun. 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 Maksimum boleh duduk kat situ 90 hari. Jadi kalau pergi umrah tu 90 hari duduk situ, kalau dia bagi peluang masuk Raudhah tu, bayangkanlah kalau kita duduk stay dekat Madinah 90 hari kata kan, contoh. Tapi satu-satunya tempat yang Allah SWT masih reservekan dengan kaedah pakai apps ni, pakai nusuk ni. Nak masuk Raudhah dulu tak pernah berlaku pun perkara ni. Kita duduk kumpul, pakai, orang kata sekarang pakai apps ni, dia kena masuk dalam apps dia, booking. Nanti dapat booking slot
Tapi canggih. Ya, ikut time setiap ada timing dia lah. Tapi canggih apps tu. Saya duk fikir memang canggih lah apps tu. Dia boleh cater juta orang tu. Memang power lah apps dia. Dia boleh, siapa cepat dia dapat. Dia tengok merah, dia hijau, dia tekan cepat. Kalau merah dah habis. Lepas tu keluar. Dia punya timing katalah dapat slot lelaki, dia start pada subuh pukul 3, aku dah start dah. Boleh. Kata dapat pukul 2. Tiba-tiba lambat. Tengok dah lambat dah. Tak boleh masuk ke? Sekarang ni memang rigid dah sekarang ni. Kena masuk, kena ada tasrih, kena ada apps tu, masuk kena ada izin PAS tu. Jadi kalau kita renung balik rupanya itulah syurga. Semua manusia nak masuk. Tak kisahlah siapa pun yang ada kat situ. Semua nak masuk. Tapi dengan syarat kena dapat permission. Walaupun lah kita kata ni kan rumah Allah, ni kan nak jumpa Rasulullah, kenapa minta izin semua? Sebenarnya dengan Allah lah kena ada permission. Dengan Allah lah kena lagi izin. Contoh syurga. Memang syurga ni semua milik siapa-siapa nak masuk. Kata Nabi SAW mafhum hadis, semua umatku masuk syurga. Kecuali yang tak nak. Illa abah. Kecuali yang tak nak. Jadi nak masuk syurga semua nak. Tapi bila tanya balik, dah dapat izin belum? Kalau buat interview nak masuk syurga, dah dapat izin belum? Kena dapat izin ke? Sudah. Dia bukan sekadar nak saja. Nak satu bab lah. Kena dapat permission. Bila dapat permission, insya-Allah mendapatlah keizinan. Jadi sebenarnya Allah, satu-satunya amalan yang ada atas muka bumi Allah Ta'ala ini, yang Nabi SAW memberikan satu kita privilege. Yang mana kalau kita buat ke atas dunia ni, amalan lain itu wasilah untuk dapat rahmat Allah, dan asbab itu masuk ke syurga, insya-Allah. Tapi satu je amalan ni kita buat dah masuk syurga dah di dunia. Apa dia? Duduk majlis ilmu. Kita dah berada dalam syurga dah sebenarnya. Raudah min riyadil jannah, taman-taman syurga. Dia bukan laman syurga. Kalau laman tu kat luar. Taman tu kat dalam, macam koyak tengah ni kat taman. Kita kena masuk building baru jumpa taman. Taman dia kat dalam. Tu kat tengah tu. Laman ni kat luar ni. Koyak foyer ni, tu ada laman dia. Taman dalam. Jadi walaupun masuk dalam seketika, sekejap dia masuk, pun dah kira masuk dah. Dan fadilat pula kalau di dunia ni mustajab doa. Majlis ilmu ni mustajab doa. Zon mustajab doa. Jadi antara perkara yang kita boleh amalkan kat dunia ni adalah perbanyakkan datang ke tempat yang mustajab doa untuk kabulkan hajat kita. Hajat paling besar nak masuk syurga lah. Itu hajat paling besar lah, kita nak masuk syurga. Bukan dengan amal kita. Kalau kita tak minta syurga, maksud kita meyakini bahawa masuk dengan amal kita. Nak minta apa? Beramal je lah. Salah. Sebab apa? Sebab masuk bukan dengan amal. Masuk dengan rahmat. Jadi nak tak nak kena minta, ya Allah, kuniyakalah as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta, ya Allah, syurgamu, ya Allah. Layak tak layak, tu belakang kira. Minta tu nombor satu. Yang melayakkan Allah. Maka kemudian dia akan ukurlah kelayakan itu dengan kesungguhan kita. Bukan dengan kelayakan kita. Allah ukur dengan kesungguhan kita. Sungguh tak? Banyak kisahnya Allah pilih masuk syurga. Sebagai contoh kisah dalam Riyadhus Salihin ada seorang pemuda lelaki yang membunuh 99 orang. Akhir sekali 100 genap. Yang 100 tu kira ulama tu dia bunuh. Dia tanya, aku ni ada peluang tak masuk ke syurga Allah? Dengar 99 kamu ni ahli nar tu. Ahli nar dia halang-halang dah ahli neraka. Dia pancung dia kawan tu. Genap 100. Jumpa yang seorang lagi. Dia melihat ni, katanya hikmah. Ketika melihat dosa orang, jangan nampak dosa dia. Nampakkan penciptanya yang maha pengampun. Maka ketika ulama yang kedua tu nampak bahawa Allah maha pengampun. Ialah hadis Nabi kata, besar dosa, besar lagi keampunan Allah. Inilah kekecewaan besar si Iblis. Iblis gagal. Iblis cukup kecewa nak lagi hari Arafah. Menangis menungging kawan. Menungging habis. Arafah ni dosa sama manusia pun Allah ampunkan. Kita faham dosa manusia kan dia tergantung selagi kita tak selesai dengan manusia. Time hari Arafah, all in. Dengan manusia pun Allah settlekan semua. Kecuali dengan syirik. Itu saja. Jadi keampunan.
Bila kata keampunan Allah tu lebih besar, maka dia bagi satu instruction, pergi ke satu tempat di sana, pergilah hijrah di sana, belajarlah ke sana, berubahlah katanya. Maka dia dengar ada satu harapan. Maka dia pun bergegaslah pergi ke sana, ke satu kawasan itu. Dalam perjalanan Allah takdirkan si fulan ni mati. Mati kawan ni di pertengahan jalan. Turun dua-dua malaikat nak ambil dia ni. Malaikat jaga nak ambil masuk neraka, malaikat ambil masuk syurga. Dua-dua. Turun malaikat, kira. Sebab dua-dua kau tengok position dia memang dia ni ahli nar, betul lah. Bunuh orang. Kena balas dulu lah, boleh masuk syurga. Tapi bila diukur, sama banyak kedudukan itu. Maka rahmat Allah Ta'ala dilihat apabila diukur tangan dia lebih jatuh tu, lebih kanan ke tempat nak jadi baik. Kerana tangan dia tu lebih kanan tu, dia jatuh tersungkur kanan, masuk juga. Rahmat nak kira, bukan kata dosa tu, rahmat tu. Sama dengan kisah pelacur. Kalau ikutkan pelacur ni namanya, pelacur kita dengar ni tak tahulah ruang dia ada ke tidak sebagai contoh kan. Tapi di sisi Allah tidak begitu. Dia buat satu kebaikan yang tidak mengharapkan balasan makhluk, bagi minum anjing. Ya. Anjing. Kan? Kisah masyhur ni. Pada zaman sahabat. Kan? Bagi minum anjing. Memanglah kita minta terima kasih ke anjing. Jadi dia buat baik tu ikhlas tu. Ikhlas tu bila tak nampak makhluk dah. Tak nampak balasan makhluk. Yang ada Khalik. Walaupun dia seorang yang ini. Dan dia tidak mensyirikkan Allah lah. Maksud dia yakin dengan Allah. Tinggal lagi dia buat dosa. Dia orang yang Islam, beriman dan dia berbuat dosa lah. Tinggal lagi di saat dia berbuat dosa, keyakinan dia pada Allah masih utuh. Tinggal lagi dia khilaf. Kerana keyakinan dia pada Allah, berbuat baik kerana Allah, asbab dengan si anjing itu, masuk syurga. Jadi banyak kisah-kisah yang kita berfikir seperti A tapi jadi B. Sebab ini syurga milik Allah. Itu kesimpulan nak beritahu, syurga milik Allah. Jadi makna kata syurga diukur dengan kesungguhan. Kesungguhan berbuat baik tanpa henti. Kesungguhan berbuat baik tanpa henti di saat kita tahu ke mana destinasi kita di penghujung nanti. Kalau kita orang beriman, sebab tu orang beriman ni man amana billah wal yaumil akhir. Orang beriman ni Nabi datang diutuskan Allah SWT itu pertama nak ajak beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, kenal Allah lah. Bila kenal Allah, termasuklah apa sahaja ganjaran yang Allah nak tawarkan kepada kita. Itulah hari akhirat yang di sana ada syurga dan neraka. Bagi orang beriman, tawarannya adalah syurga. Yakinlah akan tawaran itu. Maka takutlah dengan azabnya. Tu orang beriman, dia kena faham begitu. Maka kerana takut akan azabnya, yakin dengan ganjarannya, maka dia terus beriman dan dia terus beramal kerana keyakinan itu. Maka dengan itulah kehidupannya terbina atas muka bumi ini. Maka tidak lagi dia melihat keadaan dunianya, semata-mata dia lihatlah keadaan akhirat dia. Sebab itu tak ada istilah kita hari ini bekerja sebagai contoh bekerja. Tiada istilah kerja kita ni kerja untuk dunia. Sebenarnya orang beriman ni, bila once dia beriman, kelebihan orang beriman. Beriman dia, once dia beriman kepada Allah, bermaksud dia sudah ada satu akses yang utama, yang di akhirat. Dia ada next stage. Next stage tu, dia dah tahu dah. Bila ada next stage, dia tidak boleh berhenti kat stage yang awal ni. Dia dah kena pergi, dia prepare, contoh, buat jawab SPM, sekarang ni SPM. Yang beriman dengan universiti, beriman dengan universiti, nak sambung degree, diploma ke, dia kena faham bahawa SPM ini adalah untuk masuk universiti. Dia tak boleh nampak SPM, SPM je lah. Tapi siapa yang tak beriman dengan universiti, dia tak, dia SPM tu lentak lah katanya. Katalah dia beriman dengan universiti, ni contoh. Maka kelebihan orang yang nampak ada peluang untuk ke universiti, maka dia akan pastikan SPM dia berjaya kerana untuk masuk universiti. Belum kerja lagi. Sebab kerja cerita lain pula sebenarnya. The next untuk ke universiti. Masuk kata, bila kata kita dunia, the next untuk ke akhirat. Dan katalah dunia ni SPM, ujian. Memang dunia ni ujian. Kata Allah SWT dalam surah Baqarah, dan surah Baqarah 155,
Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kamu dengan perasaan takut, dengan lapar. Orang yang hari ini takut lapar, ya memang takut dengan lapar. Jadi sebab takut lapar, cari makan. Cari makan nak kena pakai duit, cari duit. Allah uji pula dengan duit. Wa naqsin minal amwal. Duit pula kurang. Wa naqsin minal amwal, dan nak cari duit terikat pula dengan nyawa pula, nak bertaruh nyawa kita kat atas jalan tu. Wal anfus, nampak diuji dengan kematian, kesakitan. Nak cari duit sakit pula, ataupun nak cari duit terdedah dengan bahaya. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, ni kehabisan sumber. Kadang-kadang kita buat sesuatu perkara kita ingat boleh jamin, kita tengok-tengok. Contoh, berapa banyak company yang terkesan dengan kesan pada impak COVID macam tu. Tak pernah tutup. Kita tengok dia ni memang everlasting dia, pun terkesan. Itu maksudnya tanaman yang akan hilang sumber. Jangan kita expect benda tu takkan habis. Di dunia ni, barang dunia ni dia mesti ada expiry date. Sebab tu dia kena move. Dia tak boleh stay dengan satu. Contoh macam teknologi sekarang kan. Dulu duk kita nampak Kodak tu canggih lah. Kodak tu nampak, Kodak tu susun filem tu kat rumah. Asal main krak kan. Sekarang bayang mana Kodak. Kodak pun kena berubah. Dia kena advance teknologi. Kita boleh ambil gambar sampai tak habis Kodak ambil. Tekar tangan tu macam itu, tak ganti-ganti ambil. Tinggal lagi memori pula penuh. Itu saja. Jadi ni dunia, dia akan berada pada titis pergerakan yang terakhir, garisan terakhir tu dia akan habis. Itu dunia. Jadi mana katalah, dan kita faham, dan kita kena belajar. Bila orang beriman, kena nampak dunia ni apa, yang ni nampak dengan pandangan akhirat. But next stage kita akhirat. Dunia ni ujian lah. Sama SPM, lepas ni ke mana? Universiti. Universiti pula, lepas ni kamu ke mana pula lepas ni? Kamu kena kerja. So make sure, apa yang kamu belajar kat universiti, comply dengan akan kerja nanti sebagai contoh. Ataupun preparation, apa nilai-nilainya ada kena sebab tu kita jadi pekerja nanti. Iaitu apa? Bekerjasama, masuk persatuan, masuk itu, masuk ini. Walaupun kadang kos yang dia ambil tu tak berapa kena, tapi dia punya involvement dekat universiti itu kena dengan bidang yang dia nak masuk nanti. Tak ada masalah. Universiti adalah develop career development. Hingga kan kalau pergi pada universiti, apa yang panggil GE, Graduate Employability. Dia kena jadi graduan yang boleh mendapat pekerjaan. So, dapat pekerjaan bukan tengok result saja, tengok performance dia. Okey. Baik. Maksud kata, perjalanan kita ni akan ada stage dia. Dan beruntunglah orang nampak stage tu. Dia prepare untuk yang itu. Itu orang bijak. Kita ambil SPM, anak kita ambil SPM, nampak ke mana pergi dah. Okay. Kita kat dunia, nampak preparation kita ke mana akhirat. Itu orang beriman. Dan perbincangan ini menyebabkan kita bekerja bukan orientasi dunia. Dan hati-hati, ada hadis yang khusus mas sekalian, yang membincangkan tentang apabila kita gagal menjadikan dunia kita ni sebagai satu tujuan yang utama saja, iaitu persiapan untuk akhirat. Dunia kita semua ni, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada kerja, kita ada semua ni. Apabila kita gagal jadikan semua ni untuk akhirat, hati-hati, dia ada ancaman yang besar. Dalam hadis, sebagai contoh yang pertama, kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan pada Ibnu Majah, pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal humuma hamma wahidah." Barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu. Apa tujuan? Semualah, nak ada kereta, nak berkahwin, nak ada isteri, nak ada anak, nak ada kerja. Kalau kita tengok sekarang, tujuan itu pelbagai. Nak ada anak, sebab apa? Yelah, biar ada waris. Yelah, nanti orang kata macam kita ni, macam ada penyakit pula kalau tak ada anak. Jangan mulut orang.
Mulut orang ni kadang dia tak boleh sen. Dia tak ada anak je. Hai, macam mana boleh tak ada anak je? Macam anak tu made in ada. Made in dia lah. Awak ni mesti ada tak? Tengok macam saya. Tengok macam saya pula. Dia ingat anak ni macam gitu lah. Bila contoh nak kerja. Sebab apa nak kerja? Yalah, kalau perempuan. Kalau tanya lelaki, tahu kerja sebab apa dah. Sebab nak nafkah semua kan. Tanya orang perempuan, sebab apa kerja? Sudah dia. Sebab apa kerja? Sebab ada degree. Tak cukup. Tak cukup duit. Okey, kita tengok dengan hadisnya, teli tak? Nak bantu keluarga. Okey. Tak boleh harap duit suami. Ataupun suami tak boleh harap. Macam dua-dua je kan. Kadang-kadang tak boleh harap duit suami. Ada masa suami tak boleh harap. Banyak tujuan tu. Kalau ada duit, kerja sebab nak ada harta. Bukan sebab nak ada kerja. Sebab tu kalau sebab nak ada harta, bila datang kerja pun tak buat kerja. Nampak? Orang kerja sebab nak ada kerja. Berbeza dengan orang kerja sebab nak harta. Bila sebab nak harta, sebab tu datang kerja pun tak buat kerja. Kalau sebab kerja nak kerja, banyak kerja dia kena buat. Kat rumah kerja, ke sini kerja, macam-macam kerja. Betul tak? Tapi kalau mentaliti datang kerja nak harta, siap. Pertama berkira. Dia akan berkira. Berkira tu nombor satu. Nombor satu. Letak nombor satu. Ini bukan kerja aku. Ataupun LIS, ini bukan duit aku. Sebenarnya, LIS aku buat ni pun bukan tambah gaji. Tambah kerja. Faham? Gaji tak tambah, kerja bertambah. Balai ke? Nampak. Maksud dia kerja bukan nak kerja. Dia kerja nak duit. Cakap tu terang. Memang kerja nak duit lah Ustaz. Okey, tak apa, kita tengok. Betul ke niat kita tu? Kerja nak duit. Anak supaya ada waris. Contoh. Kita ni, kita faham kita ni. Ataupun biasa kalau ada anak ni, yang lebih familiar orang kata, orang kata kita ada masalah. Itu kebanyakan orang cakap gitu. Niat dia. Jadi, ada kereta sebab apa? Sebab senang. Sebab nanti ada kereta, senang tu satu kenderaan. Tapi kebanyakan, ni cerita realiti dulu. Saya tak pergi kepada detailing dia. Nak ada kereta, yalah, nanti kan dah kerja, takkan tak ada kereta pula. Orang kata, kau tak ada kerja, tak ada kereta. Sudah pula. Dan nak pula orang niaga pula kan. Contoh kan. Apa orang kata lately, jadi ada beberapa figure. Even kalau dulu pun, patutnya benda ni kena bawa ke depan pun figure ni. Contoh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berniaga bukannya nak berharta. Berniaga sebab tadi nak bekerja juga. Nak bantu. Tapi kebanyakan orang berniaga atau bekerja sebab nak berharta. Nampaklah perubahan dia daripada dulu jalan kaki, sekarang naik kereta. Kereta pula biasa 1.6, sekarang 2.5. Kan? Jenis yang plug-in punya bateri charge. 3 bateri langsung tak bergerak tepi jalan. Main power bank lah sekarang ni. Kereta power bank panggil. Nak ada rumah sebab apa? Sebab dia nak reflect tujuan ada tu diri dia. Ini bahaya. Setelah kita lihat kaji bahawa hati-hati, dan kebanyakan itu kalau kita lihat tujuan-tujuan ini merosakkan balik diri dia. Sebab apa? Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu, tadi banyak cerita lah, tapi jadikan satu je. Apa dia? Iaitu nak kembali kepadanya, nak kiamat, nak balik kepada Allah. Tujuan nak ada kereta, kalau dalam hadis kata, humumal hamma wahidah, hammal ma'adir kafahullah. Iaitu dia ada kereta sebab ibadat. Nak ada anak sebab nak ibadat. Nak ada duit sebab nak ibadat. Dia tak ada sebab lain. Sebab ibadat ni nak bawa kiamat ni. Nak balik jumpa Allah. Kita ada anak, nak balik nanti Allah tanya. Aku bagi kau anak, berapa orang? 8. Apa kau buat? Dah buat lah. Allah tak tanya apa jadilah. Apa buat dulu? Ada isteri. Nak isteri. Apa kau buat? Semua latus alun na yawma'izin anin na'im. Semua ditanya. Semua benda dia tanya sekali. Satu benda dia tanya 2 kali. Satu perkara ni Nabi kata tanya 2 kali. Mana dapat, mana pergi. Apa buat,
Apa kau buat dengan perkara tu, macam mana kau dapat dengan perkara tu. Itulah duit, harta. Harta Allah tanya 2 kali. Tak lepas. Dapat baik pergi jahat, tak lepas. Dapat jahat pergi baik pun tak lepas. Cuci duit pun tak lepas. Dapat baik pergi baik. Tapi kalau dapat anak buat baik, tiba-tiba jadi tak baik, kita lepas. Mak ayah lepas. Sebab tu mak ayah tak usah nak selesai anak saya jadi itu gini. Jangan pening. Cuma ialah orang kata. Ialah orang kata. Dia tak didik ke anak dia? Ni orang, mulut orang tak lesen. Lesen tu. Padahal jenuh, buih mak dia cakap kat rumah. Bukan buih lagi dah. Tak tahu nak digambar kat rumah tu macam mana bercakap dah. Tak, dengar cakap. Lantak apa nak jadi. Yang penting, kita jangan tanggungjawab. Didik. Sebelum akil balik tu sepatutnya. Sebelum akil balik tu, didikan yang akan dipertanggungjawabkan mak ayah. Dah ajar belum dia kenal Allah? Dah ajar belum rukun iman? Rukun Islam? Terutama lagi bab solat. Umur 7 tahun tu. Sebelum akil balik tu. Tu. Lepas balik, mak ayah tak tanya. Sebab dia ada dosa dia. Tanggung siang tanggung lah. Apalah aku nak tanggungnya. Mak ayah kena buat blanket approval. Mak ayah takkan reda atas perkara buruk jahat dah kamu. Cukup blanket approval. Tu blanket approval. Sebab kita tak nak reda Kang buat benda salah terpalik kat kita. Kita kata dah. Tinggal lagi tugas kita mandangkan ada keturunan kita nak pahala, kita ingatkan dia. Tu pahala bagi kita. Mengingatkan, ajak anak jadi baik, tu pahala bagi kita. Dia nak tak jadi baik, tu dia punya masalah. Dia nampak macam tak betul, kita tegur. Kau ni gini. Pahala untuk kita. Jadi apa, tu bukan urusan kita. Sebab tu kita kena detail, kita kena waras dalam mendidik. Jangan kita bercakap nak tentukan dia jadi apa. Tu jangan sakit hati tu. Tu kita sakit hati anak saya ni gini. Kenapa sakit hati? Yelah sekarang, kenapa pula? Kita dah buat dah. Sebab ditanya sekali. Begitu juga dengan isteri. Isteri kata tanya sekali. Dah didik isteri? Dah nafkah isteri? Dah. Dah jaga apa yang sepatutnya jaga? Jaga dah. Dia tak jaga diri dia, dia jawab dengan Allah. Dan kita pun sama sebagai suami blanket approval. Abang takkan reda apa yang Allah tak reda tak kamu. Kelas. Jangan semudah-mudah abang reda tak kamu. Tak pasal-pasal ada dosa kat dia kita reda. Jangan main-main. Kita reda atas apa yang Allah reda. Kenapa kena ada reda suami? Sebab Allah jadikan manusia untuk nampak benda yang baik buruk depan mata supaya kita boleh tegur dia. Kalau misalnya kata contohlah Allah direct reda, kan dia tak tahu kan. Macam mana Allah nak cakap dengan kita? Dengan Al-Quran. Yalah Al-Quran tu. Tapi kita tak tahu juga ayat mana yang Allah tengah bercakap dengan kita. Tapi bila ada suami, dia boleh tengok kita. Dan suami pula kena ada ilmu yang dia kena tahu apa yang Allah reda, apa yang Allah tak reda. Bukan atas diri dia. Abang tak reda kamu pakai tudung. Tak pakai reda tu. Abang tak reda kamu. Contoh tak kerja. Sebab kerja isteri tak wajib. Tiba-tiba suami suruh abang kawal kerja. Abang minta maaf abang, saya minta maaf. Kerja saya banyak kat rumah. Dia nak tambah kerja lagi, satu pekerjaan pula bagi saya pula. Minta maaf bang. Abang tak reda. Tak payah. Buat tak tahu. Dia masak macam biasa, kemah rumah macam biasa, buat tak tahu. Agak-agak dia tak buat balik apa ni, kita makan pasir. Agak-agak pasir pun tak ada, kita makan angin. Dia bagi all out dekat suami. Barulah jadi pemimpin yang solid. Kalau dia tengok ada pelampung, dia tengok belakang. Dia ajak, kamu ada tak? Kamu ada tak? Backup sikit abang kata. Tak acik je. Cuba kalau dia seorang dia ada. Menung itu. Ya Allah, aku je ada ni ya Allah. Isteri aku tak ada, anak-anak aku tak ada ya Allah. Bagilah ya Allah. Lain. Nampak? Jadi jemaah yang mulia Allah Taala. Dan nampak? Isteri tak ditanya apa jadi. Selagi mana kita tak reda atas perkara yang buruk kat dia. Kalau reda, kena kita. Termasuknya anak, isteri. Tapi ni orang perempuan pun marah juga ni. Tambah isteri. Laki, suami tambah isteri. Marah tak? Dah tak marah. Marah ke tak? Marah. Suami tambah kita marah tak? Kenapa tak marah? Kenapa tambah kereta tak marah, tambah duit marah, tak marah, tambah isteri marah? Sebab kita faham, nanti singit bahu, betul tak?
Memang ada hadis, adil. Dia cenderung. Dia sebenarnya isteri tambah isteri dia akan cenderung. Dia suka kat mana tu je. Isu itu je. Tapi kalau tambah kereta patut marah. Abang tambah kereta kedua dan abang tahu tak? Abang tak lepas nak hisap di yaumil mahsyar. Kereta ni berapa mileage abang pakai? Kereta ni 5,000 berapa mileage bang? Abang letak kat sini bang. Saya risau bang. Boleh jawab tak bang? Saya sayangkan abang. Tak ada. Bagus suami aku tambah kereta. Bagus. Tambah duit. Dia tak tahu. Berpeluh kawan tu nak jawab lagi. Isteri tambah isteri dah. Sekali je. Katalah dia didik betul-betul. Dia berusaha untuk adil. Kemudian tak mau dengar kata. Cemburu juga. Bergaduh juga. Itu memang dia orangnya pasal. Lepas. Tapi dengan syarat. Sungguh-sungguh nak berlaku adil. Sungguh-sungguh nak didik. Tapi kalau harta. Sungguh-sungguh pun ditanya juga. Tak lepas. Katalah kita sungguh-sungguh jaga yang halal ni. Tak nak buat yang haram untuk kerja kan. Okay. Saat lagi dapat. Sungguh-sungguh pula kena jaga. Penat ada harta. Tapi orang tak nampak. Bertambah baju tak marah. Tak pakai-pakai. Tambah kereta tak pakai-pakai. Tambah rumah. Rumah ni satu. Rumah ni dua. Kadang tu minta mak cakap. Bangga saya ada 5 rumah. Untuk apa ada 5 rumah? Nak sewakan. Okey. Nak sewakan. Sekejap lagi dapat pendapatan sini kan. Kat mana pakai duit ni? Allah tanya. Kalau tak nak pakai. Saya tak sewa. Saya tak pakai. Bila? Weekend house. Kalau weekend house Sabtu Ahad, 5 hari lagi buat apa rumah tu? Detail. Sebab apa? Ini dunia Allah punya. Tak payah jauh lah. Kita tengok harta company. Ada audit tak? Safe. Kereta tanya mileage pakai berapa. Setiap ada GPS pergi mana. Setiap tempat dia asal tak guna ni. Kenapa tak guna ni? I tahu tak semua ni overhead I. Setiap nak tambah dia tanya yang dulu. Dah settle belum? Sama dengan Allah lebih. Sebab Allah pencipta. Maka kalau kita tahu. Bukan tak boleh nak ada. Kalau kita boleh ada dengan tujuan satu. Nak bawa balik jumpa Allah. Ini kata perbincangan. Ada duit. Boleh buat mati. Kan orang cakap tak boleh buat mati pun kita ni duit ni. Tak. Kalau ikut hadis ni. Buat mati pun cuma main. Lebih baik tak ada. Kalau tak ada, tak buat mati. Kalau ada, saat lagi kereta, buat mati. Tengok. Buka komputer, trap. Komputer malaikat Allah lagi detail. Bukan macam JPJ punya. Berapa kereta atas nama dia. Tak ada. Berapa rumah, trap. Buka. Duit ada berapa. Buka. Ini sebelum hidup. Sebelum mati ni dah ada ni rumah ni. Mana pergi? Tanya. Satu-satu. Dia dah jual. Okey, dia jual tak apa. Let go, dia dah jual. Jap. Duit dia jual tu gimana? Sudah katanya. Duit yang jual pula tanya. Sebab tu sahabat, ketika ditawarkan harta, risau. Ada. Dan harta bagi orang lelaki, wanita. Harta bagi orang lelaki adalah wanita. Solehah. Berbaloi ada isteri daripada banyak kereta. Ada satu interview tu dia suka banyak kereta. Dia menunjukkan isteri dia tu tak berbaloi lah. Ada seorang isteri berpening kepala lah. Aduh pening. Kalau lah isteri suami kata pening kepala, rugilah wahai para isteri. Patutnya ada isteri bukan untuk memeningkan kepala suami. Dia sebagai tu challenge untuk suami. Dia ada hadis. Harta bagi seorang lelaki itu adalah wanita soleh. Bukan kereta, bukan rumah. Hadis ni mafhum hadis. Nanti akan datang saya buat matan dia. Sekarang saya tak bawa. Saya tak apa hadis tu. Saya baca mafhum saya. Kalau kita pakai hadis ni, wanita kata pelihara. Kita nak seorang lelaki yang menghargai wanita. Maka jadikanlah wanita sebaik-baik harta suami. Boleh dijaga. Mesti jangan marah. Kita kata, sebaik harta lelaki ni perempuan. Betul lah. Kalau dia nampak wanita ni harta terbaik dia, dijaga. Tapi kalau dia tak nampak harta terbaik, pandailah kamu. Wanita kena faham. Dan wanita pula, bila dia sebaik-baik harta, janganlah murah-murahkan diri dia. Dia sebaik-baik harta. Kalau dalam susunan harga di dunia ni, kereta tu paling mahal. Yang paling mahal tu paling susah nak keluar. Mahal kan? Kereta dia 2 juta ni.
Kalau langgar jadi siapa nak bayar? Contoh. Insurans ke apa bukan tunggu-tunggu dapat. Contoh. Awak ni keluar kena berhati-hati. Contoh, kalau kita tengok kat highway kan, kadang-kadang ada kontainer 1-2 kan. Dia punya escort dah sekali tu saya nampak lah, paling banyak lah saya jumpa escort tu. Saya kira-kira dekat 10 biji kereta polis. Kontainer tak usah, dah lah uji. Besar ni. Tapi yang escort dia 10 biji kereta polis. Tak berhenti. Dia punya modus operandi dia, jangan berhenti. Sebab apa? Kerana dalam kontainer tu kurang-kurang mesti bilion. Kalau barang yang berharga keluar pada satu destinasi ke satu destinasi sangat dijaga rapi, yang paling berharga itu adalah wanita. Takkan nak keluar saja. Mudahnya. Take care sampai begitu ya. Takkan macam tu. Silai bulan kita sebagai suami, kat mana? Bagi laporan. Bagi laporan, tengok. Ini terbalik. Isteri pula bagi laporan. Isteri bagi laporan. Isteri pakai GPS. Nampak kereta ni gimana ni abang ni. Terbalik, patut suami tengok. Even kalau isteri kat rumah pun, kita kena make sure. Awak okey tak tu kat rumah? Api semua tutup, jangan main panas-panas, jangan main api sangat. Kita jaga dah kan. Kan melecur ke apa ke. Take care. Perempuan suka laki yang take care. Cuba buat dulu. Tengok nanti. Berbunga-bunga nanti. Cuba tak dibuat je. Mentality kita anggap benda tu biasa. Tapi sebenarnya itulah paling berharga sekali. Ini kerana dunia berjaya mengambil alih pandangan. Okay. Jadi mana kata semua ini humumah hamma wahida hammal ma'adil kafahullah. Nak ada kereta banyak tak masalah. Tak ada larangan. Larangan dia adalah kita kumpul dia dan kita suka dia. Alhaqumut takasur. Kumpul harta tak boleh, cinta dia pun tak boleh. Apa maksud suka? Sayang nak pakai. Ya. Nak lenjan tu, bahasa dia nak lenjan. Allah, sayangnya lah. Tayar mahal. Tayar, fikir tayar mahal. Simpan lah. Habis. Patut lagi mahal lagi lenjan pakai. Kita tengok betapa mahal dia. Kita tengok sejauh mana mahal dia. Motor saya tu. Tadi kita tanya kereta motor. Saya terpaksa cancel satu. Lepas tu saya hari ni pergi ke Bagan Datuk. Kuala 2. Tapi motor tak boleh start. BM tak boleh start. Semalam, cek pagi tu, tak boleh start. Kita fikir, kita lenjan dia pun sampai dia tak boleh start pun. Amen. Baru setahun. Nak tengok heavy duty kan? Nak tengok tangan heavy duty. Tak apalah, dia ada warranty lagi. Kita depa je suruh pakai. Pakai selagi ada warranty. Okey, kita pakai betul-betul lah. Starter, punya ada failure juga. Itu pun dah lepas tukar enjin juga tu. Seketul tukar enjin. Wah, bengkok. Lenjan sungguh. 30,000 seketul enjin. Tapi warranty. Depa bayar lah. Kita pakai. Kita pakai betul-betul. Jangan sayang-sayang pakai. Sebab kemudahan adalah untuk memudahkan. Contoh tadi nampak. Kalau tidak boleh dapat satu. Kita berkhidmat satu tempat ke satu tempat. Kereta masa dah terhad. Nak canggih lagi, beli helikopter. Sampai mana dia cepat dia sampai. Tinggal nak sediakan helipad. Makna kata kemudahan dunia ni bukan untuk kita kumpul, bukan untuk suka. Saya suka design ni, saya nak beli. Bukan sebab suka. Suka tu memanglah rupa dia, tapi itu bukan option yang utama. Option utama, berapa banyak keperluan yang boleh kita manfaatkan daripada harga dia ni. Orang perempuan sekarang suka beli sekarang macam-macam passion alat masak tu. Fryer tu kan, tu murah lagi tu, thermomix. Thermomix tu termenung kita nak bayar. 4,000 lebih ke apa? Ada yang beli. Berapa? 10,000. Itu kalau tak rumah tu tak jadi macam chef tak tahulah. Beli alat 10,000. Lalas sekali, mi segera. Alamak, contoh kan. Itu okey tak apa, nak beli 10,000 bang. Okey.
Nak tengok berapa manfaat kau guna 10,000 ni. Nampak? Contoh sebagai sekarang mesin. Dulu susah basuh baju macam ni kat tepi sungai kan. Sekarang campak dia kering terus. Sangkut. Berapa performance kita dengan kemudahan tu dah mudah ni. Okay, sekarang performance kita macam mana pula? Ke makin malas? Nah, ni masalah ni. Ni kata kupur nikmat. Kupur nikmat bukan sebab tak pakai nikmat tu, tapi kerana nikmat yang ada menyebabkan kita jadi malas. Patutnya memandangkan kita dah kurang masa kat sini, lebih masa kat situ. Ataupun setiap kemudahan yang ada memudahkan kita lagi. Patutnya. Jadi bila kita nampakkan dia untuk akhirat, kita fikir kita akan nampak dia pahala bukan harta. Kita bekerja untuk akhirat. Orang beriman itu mentaliti. Dia tidak boleh kata nak gaji. Bukan, gaji itu akan dapat nanti. Sebab tu gaji hujung bulan. Dia akan ujung pun dapat. Kenapa tak dapat awal? Sistem gaji kita. Kenapa kerja tak dapat gaji dulu? Kalau dapat gaji dulu, besok semua tak kerja. Itu satulah. Kedua, kata Tuan Guru almarhum, Tuan Guru Datuk Ismail, kamu kata apa? Ini konsep yang bagus. Ini pun kadang para asatizah pun keliru dalam bab ni. Dalam bab duit, bayar, ceramah, berbayar. Okay. Kalaulah ibadah, kita tak boleh letak bayaran. Kita letak bayaran pun satu. Okay. Kalau lagi kerja sebagai ibadah. Je tadi. Kerja sebagai ibadah, Ustaz nak tolong suami, nak bayar tu bayar ibadah. Okay. Kalau bab ibadah, dia tidak boleh letak niat tu selain Allah. Dia mesti kerana Allah. Bukan sebab tadi. Sebab tolong tak. Ibadah ni sebab Allah. Okey, bermaksud bila kita datang kerja sebab Allah. Memang kerana Allah niat ibadah. Habis tu duit itu setelah bekerja penat baru dapat duit. Harus hukumnya. Kita mengubat orang. Pergi mengubat bukan sebab nampak duit, tapi sebab Allah. Tapi lepas mengubat, dah penat duk bersilat dengan apa jin tanah, jin itu, jin gunung tu turun semua, dah berletih kat situ, maka dibayar kerana dah merawat. Dibayar gaji kerana telah bekerja. Bukan dibayar gaji dari datang awal niat sebab nak duit dah. Salah. Akhirnya bila sebab nak duit, nak harta, itu balik bawa huru-hara. Tapi kalau kita niat sebab tu duit letak kat ujung. Datang tu hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini bila kerana Allah, hari pertama pahala, hari kedua pahala, hari ketiga, keempat pahala, kelima pahala, sehinggalah ke hari ke-28 pahala. Gaji masuk. Baik. Yang pahala tadi, dia akan jadi insurans, jaminan kepada gaji ni. Apa dia? Keberkatan. Dia akan jamin gaji ni supaya tidak rugi. Bagi 28 hari yang orang datang niat sebab duit, dia tak fikir dah pahala tu sebenarnya. Dia akan jadi apa? Ni sama hadis tadi. Yang mana bila niat dia bercabang-cabang, kata Allah, kata Nabi SAW, bila dia niat dia bercabang-cabang, hamad dunya, wa man tasha'abat bihil humumu fil ahwalid dunya, lam yubalillahu fi a'il audiyatihi halak. Bila niat dia bukan dah nampak Allah, dia nampak keperluan dunia, walau dunia tu keperluan memang akan dapat ujungnya. Tak usah bimbang. Kerja dapat gaji. Memang dapat. Tapi sebelum dapat gaji, niat buat untuk apa? Okay. Bila dia niat bercabang-cabang, barang siapa menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia. Nampak ni? Hammad dunya wa man tasha'abat bihil humumu fi ahwalid dunya. Kata Nabi SAW. Cabang-cabang macam tadi. Macam-macam benda dia nak kan. Maka kata Nabi SAW, Allah tidak akan peduli kepadanya. Di lembah mana dari buminya ini ia binasa. Arti kata lain, Allah lepaskan dia dengan benda.
Bahasa mudah kalau kita ni pulang pada kau lah, nak mati kat mana, tukar hati kau lah mati kat mana. Sebab tu kadang-kadang kita rasa hidup kita ni lonely, rasa macam kosong, macam tak dapat pertolongan. Rupanya betul. Betul rupanya. Nah, rupanya betul jemaah sekalian. Apabila hidup kita ini berbagai-bagai cabang, ada hadis dan hadis sahih. Berbagai cabang, maka kita seakan hidup terbiar. Macam contoh para isteri. Ini saya cerita isteri. Ramai isteri dia akan rasa begini, dia rasa macam terbiar. Dahlah dia kerja, dia nak ini, dia pun ini, dia ini, rasa macam dia terbiar. Begitu juga kan suami, kadang-kadang dia bekerja, aku lah yang kerja, engkau ni, rasa macam terbiar. Surah anak yang berkhidmat dengan mak ayah sebagai contoh, bagi duit sebagai contoh, rasa terbiar. Dan berapa ramai orang buat baik, tapi rasa terbiar. Sebab apa? Sebab Allah biarkan dia. Niat dia tak betul. Sepatutnya orang yang buat baik ni, dia akan terpelihara. Ya. Ya, silakan. Kalau contoh kita niat kerja untuk duit, tapi bagi dapat duit tu jadi asbab kita dapat pahala lain untuk husband contohnya tolong suami dengan financial dia, besarkan anak sebab tu aman suami. Okey. Jaga orang tua. Faham dah tu? Faham dah? Yang belakang tu kena depan. Yang kat belakang tu kena depan dulu. Nak tolong suami, nak tolong mak ayah, yang tu kena duduk depan. Aku bekerja sebab nak tolong mak ayah, tolong suami, bukan sebab duit. Jadi, dalam bab konteks ibadah, ini kata kerana Allah tadi. Yang nak buat-buat tadi, cuma tadi itu, bila dapat duit. Betul tak? Semua tu boleh dapat duit kan, buat tolongan. Okay, sebelum dapat duit nak niat apa? Sebelum dapat duit nak niat apa? Belum dapat duit lagi kan? Contoh. Sebelum dapat duit tu apa niat? Yang tadi tu bila dah dapat. Nak tolong suami, nak tolong mak, tolong ayah tu, itu bila dah dapat. Jadi itu tujuan dapat duit. Tu purpose dapat duit. Sebab tu duit ni adalah keperluan. Bukan tujuan. Kalau dalam bab financial pun, dia purpose. Dan kalau kita nak buat satu perancangan pun, sebelum kita nak hantar submission paperwork untuk ni, dia kena keluarkan dulu purpose dulu. Contoh kita nak minta projek 1 juta. Dia akan tanya, untuk apa 1 juta? Dia pergi kepada tujuan. Tujuan itu adalah perbuatan tadi. Bukan matlamat nak ada duit tadi. Kalau matlamat nak ada duit, dia panggil dummy project. Faham dummy project? Dapat 1 juta, itu tujuan sudah hilang. Tu panggil dummy project. Jadi cara berniat tadi, bila kata tadi betul dah tu, nak tolong suami, nak tolong mak, nak tolong tu, setelah ada duit. Sebelum ada duit, apa nak niat? Niat kerana Allah. Itulah dia bekerja kerana Allah. Bila bekerja kerana Allah, bila dapat duit, Allah tolong kita berbuat baik dengan duit itu. Kita berpuas hati. Bagi suami, bang, saya punya gaji hari ni, alhamdulillah, saya dah transfer semua dah kat abang. Apa dia? Ya bang. Cuma saya berbesar hati, kalau boleh abang bagi separuh balik kat saya, boleh tak? Pertama, saya transfer semua kat abang. Dan saya minta abang berbesar hati, separuh kat saya balik. Ni saya bagi tip ni. Ni dah. Apa pandai lah. Ni pun saya tak ada duit tau. Dalam-dalam tak ada duit tu, diam-diam tolak tepi. Buat preparation. Dalam satu kapal, ada 2 nahoda. Agak apa jadi? This company, ada 2 yang tukang buat hasil. Ketua, nak dapatkan income ada 2 orang. Bukankah kita kena dapatkan semuanya dengan one source of income? Walaupun dia punya pipeline dia ada 10, tapi datang pada one company. Parent company. Bila parent company, semua ni, dia akan pergi ke situ juga. Dia tak ada, ni asing, ni duit ni asing, tak ada asing. Kalau asing tu bukan parent company lah, itu masing-masing. Itu tak ada kena mana. Tak ada holding lah, tak payah hold lah, lepas dah. Tak hold tu dah, apa pandai kata. Dia akan generate juga income.
Tu sebagai contoh. Ustaz kalau tak boleh buat, tak boleh buat macam mana? Tak wajib lah buat macam itu. Tapi, tadi ibadah tadi kan, sebab ada hak dia, duit isteri. Isteri punya duit lah. Suami, ni kadang-kadang suami ni pula, kena ada satu kebijaksanaan. Kadang-kadang, kita suruh isteri kerja, sebenarnya duit isteri hasil kerja kita tak boleh ambil. On top of itu, kita kena bagi lagi. Cerdik tak cerdik? Sebagai contoh lah. Kita suruh dia kerja. Tiba-tiba si kata, saya tak nak bagi kat abang. Nak marah? Tak marah, putih mata je. Habis tu kau kerja untuk apa? Bukan untuk abang. Habis tu masa kamu kat luar untuk apa? Yalah, ni duit saya. Suami macam ini lah tangan. Sebab duit isteri, suami tak kacau. Sebenarnya duit isteri, ada panjang pula cerita ni sikit lagi. 1.5 lah. Cerita duit isteri ni. Kenapa duit isteri? Suami tak boleh kacau. Sebab apa? Kenapa timbul duit isteri? Okay. Isu yang paling besar kerana isteri ni asalnya kan di bawah tanggungan. Iaitu anak. Bapak ni bagi duit tak? Kalau kata bapak bagi duit kan? Katalah bapak jenis cok duit. Dia tahu anak dia baik. Sudah transfer duit banyak kat dia. So dalam akaun ada 1 juta. Bila kahwin, suami dia dapat tak isteri yang ada duit 1 juta tadi? Adalah. Tak, maksudnya dapatlah isteri yang ada 1 juta tadi kan? Dapat kan? Itulah kata duit isteri tu. Satu, keduanya, dalam konteks mas kahwin tadi. Kita dah bagi dah kat isteri mas kahwin. Samalah duit nak bakar. Tiba-tiba kita minta sian kawan tu. Dia ni, ini cerita asal. Kita cerita protokol awal dulu. Sebelum kita cerita tasamuh. Berlebih kurang. Kita dalam protokol hidup ni kena berlebih kurang. Isteri kena berlebih kurang dengan suami. Suami pun berlebih kurang dengan isteri. Sebab tak semua hak suami, isteri boleh tunaikan. Dan tak semua tanggungjawab isteri, suami mampu tunaikan juga. Jadi kita berlebih kurang. Okay, asalnya macam ni. Isteri dah bagi hidup dia kat suami. Bila hidup ada kat suami, consider hidup dia tak ada. Hidup dia kita je. Okay. Dan kita bagi nafkah kat dia duit 500 katalah. Dia dah tak ada apa-apa dah. Tiba-tiba kita ambil balik. Zalim atas dia. Ni asal. Sebab tu wanita ni terpelihara. Kita tak boleh sewenang-wenang. Balik duit aku. Lain kalau kita kata, ni duit abang, kamu pegang kejap. Kalau abang nak, abang minta. Jadi, isteri pegang duit suami, menguruskan tapi bukan memiliki. Kalau dia nak pergi minta, bang boleh tak saya nak 500, saya nak pakai gini-gini. Okeylah, pakai. Tapi kalau suami dah bagi, nah duit kamu 500. Suami tak boleh ambil. Sebab anaknya dia. Ni asal dia. Maka datanglah konsep mutaakhir ini, isteri kena bekerja, nak menampung pendapatan yang mungkin tak cukup. Maka hukum tetap terpakai duit isteri. Tetapi di situlah akan datangnya keadaan suami yang perlu di question. Sebab masa isteri 8 jam tu dah tak ada dah. Bukan kadang 8 jam tau. Kadang balik rumah dia dah fikir lain dah. 10 jam dah hilang masa kita dah. Kat situ kena ada toleransi. Memang isteri tu kerja cari duit penat, tapi isteri kena ingat masa dia dah tak ada dengan suami dia. Bila masa dah hilang ni, kita suami, di situlah datang niat tadi, bang, saya sebenarnya nak tolong abang juga. Okey, nak tolong, abang terima. Abang terima. Berapa kamu nak tolong? Bukan abang minta tau, berapa kamu nak tolong? Abang tak wajibkan kamu tolong, tapi manangkan 8 jam, 10 jam masa abang tak ada, tiba-tiba sekarang ni, lunch ni, abang call, yang jom lunch yang. Tak boleh abang, yang ada meeting ni tak boleh ni. Yang abang half day lah hari, rasa nak pergi tepi pantai lah rasanya. Rasa nak tengok angin yang berderu-deru tu. Tak boleh bang, I'm busy today bang. So berapa nak bayar?
Berapa nak bayar yang tak dapat bila permintaan tu tak dapat? Itu belum lagi permintaan yang melibatkan nafkah yang wajib pun. Tiba-tiba datang seru ni, dia macam dah ni berpinau dah mata ni. Awak balik je. Mana boleh balik-balik bang? Katanya saya tengah kerja ni. Nahan lah sikit katanya. Abang ni pun kata. Ulak dah disyarah ni suami tu. Bawa-bawa lah istighfar katanya. Tu yang kadang lelaki duduk tengok siling kan. Ini saya cakap terang penutup kes ni. Tadi dah jawab, niat memang mula kena Allah. Belakang tu duit, baru purpose dia apa. Bila niat kena Allah, Allah bantu kita untuk buat dengan hati yang lapang. Penutup ni yang terbaru. Kisah ni dah lama dah sebenarnya. Yang cerita ni sebab keluar kat berita dalam sinar online. Perhubungan. Suami orang, isteri orang. Ya Rab. Tak jauh lah. Dia swing macam gitu. Dia switch tak. Hati-hati. Hati-hati. Dan benda rupanya, benda ni dah membarah dah. Bila keluar ni baru dia keluar. Tapi dia punya komen, bagi detail lagi ada. Sebab apa? Sebab isu tadi lah. Yelah suami contoh kan. Tak ada. Bila saya, soal isteri aku. Okey lah. Awak time kata lunch ada masa sejam. Macam-macam benda boleh jadi sejam ni. Ni belum lagi extend lepas balik kerja, apa cerita? Ya Rab, tak jauh lah. Ini kadang-kadang kita kena buat betul-betul niat kerana Allah. Betul-betul lah pegang niat kerana Allah. Janganlah timbulkan apa-apa isu, saya penat lah, saya cari duit lah, saya gitu, saya gini, janganlah. Banyak dah berlaku menyebabkan akhirnya hidup dia agak pucat kacir. Ada hadis satu lagi yang saya akan baca akan datang, yang melibatkan mangkanati dunya hamatu farraqallahu alaih. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatian dia, Allah mencerai beraikan urusan dia. Ini ada hadis satu lagi. Kita akan bincang bulan depan. Dia niat tak betul, pucat kacir dia hidup. Ni Allah cerai beraikan urusan. Jadi kesimpulan, orang beriman dia ada akses yang lebih besar akhirat. Nak ada semua ni tujuan satu, nak ibadat. Tadi nak ada duit tadi, saya nak beribadat sahaja. Kalau nak beribadat kerana Allah, aku bekerja kerana Allah. Lalu bila kerana Allah, aku melakukan apa saja yang dapat selepas ini kerana Allah. Bukan kerana nak lain. Jadi dapat duit tadi, buatlah kerana Allah. Tolong suami terima kasih ke tak terima kasih ke, jangan marah. Sebab kerana Allah kan. Itu cara dia. Wallahualam, mudah-mudahan tercapailah matlamat pengajar kita. Allah berikan kefahaman dan berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasa-kata kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia. InsyaAllah, aku luqali hadha wa astaghfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.